Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Munyatul Musalli pada halaman 23, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 dibilangkan daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan jika kita kata sebab diiringi Zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangannya bilangan Jumaat, mengiringi kerana banyak yang tidak tahu rukun sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihahnya. Jadi kita sambung lagi, di mana ini adalah permasalahan yang kedua. Pada pertemuan kita yang lalu, perbahasan kita di mana pada tajuk apabila Jumaat yang telah kita laksanakan itu sah, apabila cukup segala rukun syarat-syaratnya, syarat-syarat bagi sah sembahyang Jumaat, maka tidak lagi boleh diperkenankan oleh pihak syarak kepada kita untuk kita melakukan solat zuhur lagi. Itu tajuk besarnya. Asal perbicaraan kita pada masalah apabila Jumaat kita yang kita laksanakan sah, maka diharamkan lagi untuk kita mengiringi setelah daripada Jumaat kita buat itu sah, untuk kita mengiringi dengan solat zuhur. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, dapat dosa. Tak boleh dah. Selesai Jumaat, habis. Haram apabila kita nak buat zuhur setelah mana Jumaat kita buat dah. Itu namanya menunaikan dua fardu pada satu waktu. Jumaat pun buat, Zuhur pun buat.
Tu tunaikan dua waktu tu. Dua kefarduan. Maknanya dua waktu hak katakan fardu. Tapi buat tu di dalam satu waktu tak boleh. Kalau buat Jumaat tidak zuhur. Begitu. Baik. Itu tajuk besar dia. Kemudian ada permasalahan daripada rentetan itu, bagaimana nak kata yang berlaku pada satu negeri yang disebutkan dalam kitab kita pada pertemuan kita yang lalu, iaitu di Mesir. Di Mesir ni ada daripada kalangan mereka setelah mana buat Jumaat, apabila tunai solat Jumaat, dia iringi pula dengan solat Zuhur. Apa nak kata di sana? Jawabnya di sana itu rakyatnya, manusianya di negara Mesir ni terlalu ramah. Ramah sangat orangnya. Orang yang pergi ke sana dia tahulah. Hak belajar di sana ramahnya. Maknanya rakyat-rakyat ataupun manusia-manusia di negeri Mesir ni ramah sangat. Manakala ramah, rakyat-rakyat dia ataupun penduduk-penduduk di Mesir ni pula berbilang-bilang mazhab mereka. Ada yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, ada daripada kalangan mereka yang berpegang dengan mazhab Hambali, Maliki dan lain-lain daripadanya. Banyak mazhab pula. Tak kala ramai manusia di Mesir ni, mazhab-mazhab mereka pun berbilang-bilang penduduk-penduduk di sana. Dia tak sama dengan kita. Kita maknanya Malaysia ni ataupun di Nusantara, Indonesia termasuk, Thailand termasuk, maknanya adalah bermazhab dengan mazhab Syafi'i dalam masalah fiqh. Kita di Malaysia ni. Tapi di sana tidak. Penduduknya berbilang-bilang mazhab. Maka oleh kerana ada pandangan yang mengatakan tidak sah menunaikan solat Zuhur tak kala telah melakukan solat Jumaat, maka daripada situlah maknanya tak kala apabila Jumaat tu dilakukan beberapa tempat yang sekira-kira permasalahan ini berlaku perselisihan pendapat ulama, tidak boleh melakukan solat Jumaat pada tempat yang berhampiran. Tapi di sana berlaku demikian. Berhampiran, Jumaat di sini buat, di situ buat, pada satu tempat tu dibuatnya banyak. Kalau kira-kiranya tak boleh tu. Tapi kerana di sana tu ramai manusia, oleh kerana di sana tu ramai manusia, kalau buat satu masjid saja Jumaat, menyebabkan ramai yang tidak solat, menyebabkan orang lain lagi tidak boleh buat Jumaat, maka dilakukan maknanya Jumaat tadi berbilang-bilang pada satu tempat. Di satu tempat tu banyak Jumaat dia. Maka di sinilah maknanya ada perselisihan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan tak sah tu Jumaat berbilang-bilang. Tak sah begitu tu. Ada ulama pula yang kata sah kerana hajat tu. Hajat macam mana? Ramai sangat. Sah. Maka mereka yang nak mengambil cermat, orang yang nak ihtiyat, dia panggil ihtiyat ni, nak jaga-jaga, takut-takutnya maknanya tak sah. Tapi ada hak kata sah, takut-takutnya tak sah, iringi sekali lagi dengan zuhur. Tu kalau kiranya tak boleh nak iringi pula dengan zuhur. Tapi pada masalah tadi, itulah
punca permasalahan yang timbul. Sebab tu. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Lalu kata pengarang, ini permasalahan yang kedua. Rentetan ceritanya, solat apabila Jumaat dah dibuat, dilaksanakan, tidak boleh lagi diiringi dengan solat zuhur. Kemudian kata pengarang, permasalahan yang kedua. Dan jika kita kata sebab diiringi zuhur tu, buat solat zuhur, laksana solat zuhur, kemudian daripada Jumaat, lepas daripada solat Jumaat, yang mana solat Jumaat tu serta diperoleh bilangannya bilangan Jumaat. Padahal solat Jumaat tu cukup 40 bilangannya. Tapi diiringi juga dengan solat Jumaat. Diiringi solat Jumaat, diiringi solat zuhur setelah solat Jumaat, sedangkan solat Jumaat tu adalah cukup 40, maka dia iring tu kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihahnya. Jadi dia iring zuhur juga. Dia iring zuhur ni sebab apa? Sebab dia kata dalam ramai-ramai 40 ni, dia kata ada hak tak tahu rukun sembahyang, ada hak buat rukun solat tu tak kena, contohnya. Ataupun ada daripada kalangan mereka yang 40 ni, 40 orang yang mendirikan solat Jumaat ni, di mana Fatihahnya tak betul sebutannya, tak kena tajwidnya. Maka sebab tu aku iring zuhur. Asalnya tak boleh ni, tapi permasalahan dia buat iringi zuhur ni kerana tu. Kerana dia kata ada daripada kalangan ahli Jumaat ni dalam 40 tu yang tak kena Fatihahnya, yang tidak betul Fatihahnya, yang tidak fasih bacaan Fatihahnya. Fatihahnya salah dari sudut tajwidnya. Sebab tu aku iringi ni. Jadi aku iring tu, dia kata, supaya ihtiyat pada ibadah, supaya mengambil cermat pada ibadah, takut-takut tidak sah, maka aku iring dengan solat zuhur. Tu. Kemudian, maka adalah yang demikian itu demikian. Banyak yang tidak tahu rukun solat, banyak orang yang tak kena Fatihah tu, lalu tu diulangi, tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Benda ni tak disuruh oleh agama untuk kita mengulanginya dengan solat zuhur setelah mana kita solat Jumaat. Sebab apa tak disuruh? Sebab adalah yang demikian itu demikian ramai yang tidak tahu rukun solat, yang tidak kena bacaan Fatihahnya. Itu tu. Di sini ada dia panggil terjatuh perkataan. Sebab adalah yang demikian itu kena tanda syak pada bilangan-bilangan. Kena ada syak kat situ tu. Kena tanda satu lagi ada syak. Syak. Shin kaf. Ataupun dalam bahasa Melayu SYAK, syak. Ada syak sebutir itu. Jadi kata pengarah rahimahullah ta'ala, maka adalah yang demikian itu tidak disuruh mengulangi solat zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebabnya adalah yang demikian itu ialah syak pada bilangan-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak. Bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak, sekiranya kita solat Jumaat, diperoleh orang yang kamalnya, yakni orang yang sempurna bagi solat Jumaat ni 40, maka tiada sah Jumaatnya dengan sebab syak pada bilangan-bilangan Jumaat yang muktabar. Baik. Apa dia nak kata? Dia nak kata di sini,
Apabila permasalahan seseorang itu kata aku mengiringi solat zuhur ni sebab ada daripada kalangan 40 ni yang tak cukup. Yang tak cukup rukun-rukun ataupun yang tak pandai rukun solat ataupun yang tak pandai baca Fatihah. Sebab tu aku iringi dengan solat zuhur. Sedangkan tak boleh. Tapi dia iringi sebab tu. Maka jawabnya ialah, kalau begitu bermakna kamu telah syak. Kamu telah syak pada peringkat awal lagi bahawasanya Jumaat yang kamu dirikan di masjid itu, di tempat itu, bahawasanya tak cukup 40. Itu kalau macam tu. Kalau cukup 40, bahkan lebih daripada, andainya benda tu di tempat solat Jumaat yang kamu tunaikan tu ramah melebihi 40, kalaulah yang solat tu ada yang tak pandai baca Fatihah, kalau kata 100 makmum masih lagi sah. Kerana Jumaat syaratnya kena 40. Sekarang ada makmum 100. Kalau seorang tidak sah, dia je yang tidak sah. Sebab apa kamu nak iringi dengan solat zuhur? Melainkan kamu syak pada bilangan Jumaat tu sendiri. Di masjid ni di tempat ni ada 40 ke? Tak cukup 40 yang mustautin ni. Cukup 40 orang ke? Tak cukup 40 orang ni. Cukup ataupun tidak yang mustautin di masjid ni di tempat hak dia nak buat Jumaat ni. Kalau kamu syak di sini lagi, kata dia, kalau begitu maka tiada harus ia seorang kerjakan Jumaat. Tak boleh nak buat Jumaat kalau begitu. Bahkan katanya, tetapi dengan makna bahkan, haram lagi tiada sah Jumaatnya. Mana kalau tak sah Jumaat, maka sembahyang zuhur itu wajib kemudian daripadanya. Maka solat zuhur itu wajib. Bukan kata nak ulang ke tidak, wajib ulang. Sebab apa? Jumaat kita tu tak sah di awal lagi. Ini masalah Jumaat. Solat Jumaat, pendapat yang muktamad, mesti kena ada 40 orang yang bermustautin. Apa dia mustautin? Mereka yang nak bertanah air di tempat tu. Dengan bahawa hati dia tu, sinilah tanah air aku. Apabila aku mati kelak, sinilah, di tempat ni lah aku akan mati, dikuburkan. Tu nama mustautin. Dia ni dibilangkan dalam syarat sah Jumaat 40. Yang mukim tak dikira yang mukim, tapi Jumaat tu wajib. Dia tu orang yang mukim, Jumaat dia wajib, tapi tidak dikira dalam masalah 40 sebagai syarat sah Jumaat tu. Dia tak kira, tapi Jumaat dia kena hadir, wajib dia hadir. Begitu. Mukim-mukim ni siapa? Ni lah. Contohnya kita mari bekerja di Selangor ni. Asalnya Kelantan, Kota Baru, lahir di sana. Satu hari nanti apabila pencen-pencen nak balik Kelantan, nak balik negeri kita, balik tempat asal duduk kita. Kalau negeri Perak, Kedah dan lain-lain daripada sini ni, nak bekerja je, cari makan saja kat sini ni. Satu hari nak balik, bila? Tak tahulah bilanya. Pencen ke, umur 60, 70 ke, tapi nak balik lah. Itu namanya kita berada di sini mukim. Kita berada kat sini ni nama orang yang bermukim, yang berada di sini lah. Tapi hati nak balik satu hari tempat asal kita. Maka kita tak bilang dalam 40. Itu syarat Jumaat. Syarat sah dia. Syarat sah Jumaat mesti yang bermustautin. Baik, tak kalau tu orang ni dia iringi zuhur sebab
maknanya tadi dia kata pada asalnya ada orang yang tak kena bacaan Fatihah dia, sebab tu aku iringi. Kalau begitu tak payah iringi dah, tak perlu lagi tunai solat Jumaat. Sebab apa? Sebab sebenarnya kamu telah syak, kamu telah ragu-ragu pada bilangan Jumaat tu sendiri. Di mana pada bilangan Jumaat, apabila kamu itu mendapati tidak cukup 40 yang mustautin, maka tidak lagi wajib untuk kita menunaikan Jumaat. Bahkan tidak sah kalau nak menunaikan solat Jumaat, sebab tak cukup 40. Tak sah dah kita nak solat Jumaat, tak cukup 40 ni. Maka kerana itulah kena solat Zuhur. Maka orang ni solat Jumaat dia tidak sah, maka dia wajib mengulangi solat mengulangi dengan solat Zuhur, sebab Jumaatnya tidak sah. Dia tidak ada iring-iring solat ni, tidak ada. Melainkan hak tempat tadi, hak kita kata di Mesir tadi, kerana berbilang-bilang mazhab, serta juga daripada kerana berbilang-bilangnya Jumaat dilakukan pada satu tempat. Baik, habis kat situ. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, maka jika dikata orang, ni masalah yang ketiga. Tadi masalah yang kedua, masalah yang ketiga pula. Jadi masalah yang kedua, wajib kena solat Zuhur. Sebab apa? Jumaat dia tidak sah sebenarnya. Maka jika dikata orang, hamba ni dia kata, duk ulang solat Zuhur, duk ulang solat Zuhur, tadi buat dah Jumaat, ulang juga solat Zuhur. Hamba ni taklid pada qaul qadim, ataupun taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya, bilangan Jumaat itu harus kurang daripada 40. Baik, sekarang masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, saya ulang balik solat Zuhur. Tadi buat dah Jumaat, ulang balik. Kerana apa kamu ulang balik solat Jumaat? Tak boleh ulang balik solat ulang balik solat Zuhur, iringi dengan solat Zuhur. Tadi kan dah buat solat Jumaat, tak boleh macam tu. Oh, saya ni ulang mengiringi dengan solat Zuhur ni kerana saya mengikut pendapat qaul qadim dalam mazhab kita Syafi'i, ataupun saya ni bertaklid mengikut pandangan mazhab yang kata boleh kurang daripada 40 mendirikan Jumaat. Sekarang ni masalah Jumaat tak cukup 40. Begitu. Masalah yang ketiga ni, Jumaat tak cukup 40. Jadi, kenapa kamu ulang solat Zuhur ni? Mengiringi solat Zuhur ni? Sebab tadi saya mengikut pendapat qaul qadim. Qaul qadim kata tak mengapa kurang 40 solat Jumaat. Kurang solat Jumaat ni daripada bilangan 40. Jadi, maka yang demikian itu, demikian kita mengikut pandangan yang mengatakan kurang 40 ni sah, kurang 40 bilangan Jumaat ni boleh, maka yang demikian itu sah Jumaat di atas kaul itu, di atas pendapat itu, sahlah Jumaat kita di atas pendapat tu. Pendapat yang kata boleh kurang daripada 40. Ataupun pandangan mazhab yang lain, ada yang mengatakan boleh tak cukup 40. Sahlah kalau kita ikut pendapat tadi. Maka pada ketika itu, maka jadilah sembahyang Zuhur. yakni maka saya sembahyanglah Zuhur ni kerana nak memeliharakan akan khilaf. Saya nak jaga akan perselisihan ulama, khilaf orang yang tiada mengesahkan akan dia akan solat Jumaat kurang daripada 40. Jadi saya solat Jumaat ni sebab ada juga pandangan yang kata tak sah solat Jumaat
tak cukup 40. Sebab tu saya iring. Ni masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, tempat ni contoh masjid ni tak cukup 40 yang mustautin. Tak cukup 40 yang mustautin, tak cukup 40 yang cukup rukun sembahyang, pandai solat dan lain-lain daripadanya sebagaimana hak kita belajar dulu tu, syarat sah Jumaat. Tak cukup 40. Oh, jadi saya mendirikan Jumaat ni kerana mengikut pandangan ulama yang mengatakan boleh kurang daripada 40. Boleh. Dan juga pendapat Qadim dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Qadim ni maksudnya pendapat yang fatwa yang diputuskan oleh Imam Syafi'i ketika mana berada di negeri Iraq. Itu dia panggil pendapat qaul qadim. Satu lagi qaul jadi. Qaul jadi ni setelah mana Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Tu qaul jadi. Qaul qadim ni qaul yang terdahulu. Dulu ni waktu awal-awal Imam Syafi'i dia berada di Iraq. Dia mengajar kat sana sehingga lahirlah ulama-ulama terkemuka di negeri Iraq tu. Kalau tak silap Imam Ahmad, kalau tak silap. Kalau tak silap lah Imam Hanbali. Begitulah lebih kurang. Kena cek balik sejarah. Jadi sehingga lahir ulama-ulama yang terbilang, yang agung. Ketika mana Imam Syafi'i berada di Iraq. Jadi di sini ni dia panggil pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama. Lepas daripada tu dia berpindah pula. Hak berpindah ke tempat yang lain tu, Imam Syafi'i berpindah ke tempat yang lain, di sana pula ada fatwa-fatwa yang lain, itu dinamakan pendapat yang baru. Pendapat qaul jadi dia panggil. Jadi qaul jadi inilah diguna pakai sekarang ni. Kebanyakannya menggunakan qaul yang baru, qaul yang jadi. Begitu. Itu qaul qadim. Jadi qaul qadim ni dia kata tak apa. Imam Syafi'i kata awal-awal tak apa, boleh kurang 40. Tapi setelah daripada tu tak boleh, kena 40. Ini pendapat jadi. Itulah pendapat yang muktamad. 40 mesti apabila nak menunaikan solat Jumaat. Kurang daripada tu tak boleh. Tapi dulu ketika mana berfatwa di Iraq, boleh. Imam Syafi'i kata, ambil pendapat ni ya saya. Ataupun saya ambil pendapat mazhab lain yang kata tak apa 40. Begitu. Jadi saya iringilah dengan solat zuhur. Lalu tu saya iringi dengan solat zuhur. Jadi saya iring dengan solat zuhur ni kerana saya nak memelihara khilaf ulama yang kata tak sah juga solat dengan tidak cukup 40. Jadi sebab itulah saya iring zuhur ni. Sebab ada ulama yang kata solat mesti 40. Tak boleh, tak cukup 40. Jadi saya ulanglah dengan solat zuhur. Itu masalahnya. Jadi nak jawab macam mana orang ni? Maka jawab katanya, kata orang tersebut, adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim yang mengatakan, bukan yang menyatakan, yang mengatakan. Itu tersilap tu. Maka adalah qaul qadim yang mengatakan sah, yakni sah Jumaat dengan 3 orang ataupun 4 orang, wajiblah Jumaat. Maka ini khilaf ulama menyabitkan qaul itu daripada qaul imam mazhab kita Syafi'i. Dalam masalah ni kata pengarang kita Syekh Daud, kalau kamu kata kamu iringi zuhur ni sebab kamu bertaklid dengan pandangan mazhab yang qadim, qaul qadim dalam mazhab kita, di mana 4 orang pun cukup dah boleh dah nak solat Jumaat, 3 orang cukup dah boleh dah nak solat Jumaat. Ini pandangan yang telah berselisih pula oleh ulama. Ada ke tidak pandangan ni? Tu pula timbul masalah. Banyak masalah dia ni. Timbul kat situ pula. Masalah qaul qadim mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang kata boleh walaupun tak cukup 40.
dengan sekadar ada 4 orang, 3 orang boleh nak menunaikan Jumaat. Ini pandangan ni yang dinisbahkan kepada mazhab kita Syafi'i, ada ke tidak tu pandangan ni di situ ada perselisihan pula di kalangan ulama. Ada ulama kata pandangan itu ada. Ada pandangan ulama kata, hei, tak ada pandangan tu. Tak ada pandangan yang kata 4 orang, 3 orang ni boleh menunaikan solat Jumaat. Tidak ada. Tapi ada yang mengatakan ada. Jadi kat sini pula ada khilaf lagi di kalangan pandangan para ulama. Justru itu. Dan jika fardukan, buat katalah, sabitnya kaul mazhab Syafi'i itu, buat kata ada pandangan itu. Pandangan yang kata kalau tak cukup 40, sekadar ada 3 orang, 4 orang boleh menunaikan solat Jumaat. Kalau ada lah, takdirnya ada lah pandangan tu. Tu ada, wujud pandangan tu. Maka tempatnya, yakni maka dipakaikan masalah itu maksud dia. Maka tempatnya, yakni masalah ini ni dipakaikan dengan maknanya harus jikalau tiada di dalam dusun itu, melainkan yang ada dalam dusun tu kurang daripada 40. Tiada yang lainnya, bukan dalam masalah yang lain. Jadi nak guna pandangan ni kata ulama, kalau tempat tu tempat yang memang manusia tak ramai, tak cukup 40 daripada asal lagi begitu. Bukan hanya sebab minggu ni tak cukup 40. Bukan sebab kerana hanya di minggu hari ni je tak cukup 40 nak ambil pandangan tu. Pandangan tu diguna pakai ketika mana di tempat satu kampung, yang mana kampung tu memang tidak ada orang. Tak ada orang tu tak cukup 40. Bolehlah pakai pandangan tadi. Pandangan yang kata cukup 3 orang, cukup 4 orang boleh menunaikan solat Jumaat. Tapi kalau di tempat bandar-bandar, di tempat ramai orang, tak boleh nak guna pandangan tu. Ataupun hanya nak guna pandangan tu di hari ni sahaja, di hari Jumaat ni sahaja. Di hari Jumaat lain tak mahu guna, tak boleh begitu. Hanya diguna pakai pandangan itu ketika mana memang tempat kampung tu tak ramai, baru boleh pakai pandangan tu. Itu kata ulama. Baru boleh pakai pandangan yang tersebut. Kalau hanya minggu ni saja nak pakai pendapat tu, tak boleh. Maka ketika itu, oleh kerana tempat tu tak cukup 40 bilangan Jumaat, yang kamu ni pergi iringi solat Zuhur, sedangkan kamu tahu tempat ni tak cukup 40, maka hendaklah ia seseorang tadi, yang mana tempat dia tak cukup 40, sembahyang Jumaat juga, kena solat Jumaat juga. Maaf. Maka hendaklah ia yang kurang 40 ni baik. Maka hendaklah ia yang kurang 40 ni, kalaulah takdirnya tempat tu memang tak cukup 40. Begitu. Kalau tempat tu memang tak cukup 40 orang, tempat tu kampung tu, maka berkehendaklah ia, barulah berkehendak seseorang itu untuk sembahyang Jumaat juga. Bolehlah. Sebab tempat itu tempat yang tak cukup, sememangnya makmumnya tak cukup 40. Bolehlah dia mengambil pandangan tersebut yang kata boleh menunaikan Jumaat kurang daripada 40. Maka haruslah taklid ia seseorang yang berada pada satu tempat yang kurang manusia daripada 40 untuk menunaikan Jumaat, maka haruslah taklid ia.
Sebab tiada maujud 40 orang. Tiada maujud tu maksudnya tidak ada. Sebab di kampung dia tidak ada 40 orang sekali-kali padanya, pada tempat tersebut. Maka sahlah Jumaat tadi. Maka adalah pada masalah ini. Maka adalah pada masalah ini kita jawabnya, taklid itu sungguhnya harus jua, sungguhnya boleh. Kita nak mengambil pandangan yang kata tak cukup 40 boleh menunaikan Jumaat, sungguh pun boleh. Tapi tiada sunat, tak sunat pun kita ambil pandangan tu. Dan tiada wajib taklidnya, taklid pandangan tadi. Tak wajib kita ambil pandangan tadi. Maka oleh kerana tak sunat kita untuk mengambil pandangan tersebut, kerana tak sunat itu, maka kerana itu tak perlu sebenarnya seseorang itu untuk menunaikan solat Jumaat. Dia tak perlu buat solat Jumaat sebenarnya, sebab tak cukup 40. Tapi kalau dia ambil pandangan yang kata boleh, maka hukumnya harus. Tapi kalau dia tak solat Jumaat sekalipun, dia tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Tak cukup syarat nak solat Jumaat. Jadi di seseorang tadi tak solat Jumaat, senantiasa tak solat Jumaat. Minggu ni tak solat Jumaat, minggu depan tak solat Jumaat, minggu hadapan lagi tak solat Jumaat, bulan depan tak solat Jumaat. Sebab apa tak solat Jumaat? Tak cukup 40 tempat dia. Tempat dia memang tak cukup 40. Saya nak ambil pandangan ulama yang kata 3 orang pun boleh, 4 orang pun boleh, boleh mendirikan Jumaat lah. Saya nak ambil pandangan itu. Harus, boleh. Maknanya nak buat Jumaat juga. Silalah, buatlah. Nak buat Jumaat juga. Tapi tak perlu dah ulangi dengan solat zuhur. Begitu maksud dia. Tu dia. Baik. Maka kita peliharakan qaul yang mengata tiada sah Jumaat dengan yang kurang bilangannya daripada 40 tu. Lagi haram mendirikan Jumaat kalau tak cukup 40. Itu terlebih aula kita ikut pandangan itu. Lagi terlebih afdal kita mengikut pandangan itu. Kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram, daripada memeliharakan akan qaul yang mengharuskan taklid jua. Dan iaitu yang mengharuskan taklid tu, itu qaul yang dhaif. Jadi kata ulama, kita afdalnya, hak lebih eloknya ambil pandangan yang kata solat Jumaat kena ada, mesti ada, wajib ada 40 orang. 40 orang yang cukup syarat tu lah. Yang mustautin, yang berakal, daripada kalangan lelaki, daripada kalangan 40 ni. Baik, kalau tak cukup 40, tak perlu menunaikan solat Jumaat. Itu lebih afdal lagi daripada kita mengambil pandangan di mana pandangan yang ada perselisihan pendapat ulama pula. Ada ke tidak pandangan ni? Ada ke tidak pandangan ni? Lebih baik kita ikut pandangan hak majoriti ni. Apa majoritinya? 40, mesti kena ada 40. Oleh kerana kalau tak cukup, tak perlu buat di awal-awal lagi. Kalau tak cukup, tak perlu buat, maka solat zuhur sahaja. Maka tak perlu mengambil pandangan yang tersebut, kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala. Habislah kat situ. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.